Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang berusaha Dekan Pusat Pengajian Teras Profesor Madya Dr. Abdul Manan Ismail. Yang berbahagia, ceramah kita Ustaz Muhammad Aizuddin bin Abdul Aziz, Timbalan Pengarah Akademik dan Pentadbiran Institut Sains Islam, USIM. Yang dihormati semua AJK yang bertungkus lumus menjayakan program Kalam Mufid, rakan-rakan pensyarah yang ada dalam Zoom meeting ni, semua mahasiswa yang mungkin ada, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya melanjutkan kepada penceramah, saya kira untuk edisi yang pertama Kalam Mufid ni, sukalah saya untuk memperkenalkan sedikit sebanyaklah berkenaan dengan program Kalam Mufid yang telah dianjurkan oleh Pusat Pengajian Teras ni. Jadi program Kalam Mufid ini adalah program yang dianjurkan secara bulanan. Jadi ini adalah siri yang pertama yang akan disampaikan oleh Ustaz Aizuddin. Jadi program ini akan diadakan setiap Jumaat ketiga setiap bulan pada jam 3.30 petang. Jadi pada bulan ni Ustaz Aizuddin, bulan depan ni Jumaat ketiga akan ada penceramah lain lah. Jadi penceramah-penceramah yang kita jemput adalah penceramah-penceramah dalam kalangan pensyarah di USIM. Begitu juga kita dalam tempoh, dia ada 12 siri, program ada 12 siri, dan dalam 12 siri itu kita ada menjemput 3 orang penceramah daripada luar USIM. Jadi kuliah ni secara umumnya akan disampaikan adalah bertemakan dengan integrasi nakli dan akli ataupun inak, sesuai dengan bidang kepakaran penceramah ataupun pensyarah yang telah kita jemput. Jadi ia akan diadakan sekitar 30 minit yang akan menggunakan medium Zoom meeting. Jadi tanpa melengahkan masa, sebab kita tengok penceramah pun dah tak sabar dah untuk berkongsi berkenaan dengan inak hari ini di bawah tajuk, tak ingat dah tajuk tadi. Berkenaan dengan surah Al-Hadid lah, nanti mungkin Ustaz Aizuddin boleh sampaikan. Jadi saya dengan itu mempersilakan Ustaz Aizuddin untuk memperdengarkan kuliah beliau berkenaan dengan surah Al-Hadid. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Muhammad ibn Abdullah al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dikasihi saudara moderator, rakan setugas di PPT Dr. Kamal Azmi Abdul Rahman. Juga yang dihormati lagi dikasihi guru kami, bahkan merangkap pengarah PPT Profesor Madya Dr. Abdul Manan, para AJK yang terlibat menjayakan program Kalam Mufid ini, ucapan tahniah kepada antum. Moga-moga dengan usaha ini kita semua diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ganjaran itu akan memberatkan mizan kita pada yaumul qiyamah. Tak lupa juga kepada rakan PPT yang lain dan juga sidang hadirat yang bersama dengan kita pada petang ini. Melihatkan kepada pembukaan oleh saudara moderator kita itu tadi, saya sebenarnya tidaklah selayaknya untuk bercakap berkenaan dengan integrasi ini, bahkan dianggap sebagai pakar di dalam bidang untuk membicarakan berkenaan dengan apa yang ingin dibicarakan pada petang ini. Cuma saya mengambil peluang ini di atas sangka baiknya rakan-rakan daripada PPT yang menjemput untuk kita sama-sama berkongsi
ilmu dan maklumat sedikit sebanyak yang mungkin. Tidak saya menyatakan apa yang saya sampaikan itu adalah suatu yang pasti betulnya. Akan tetapi andai di sana ada kesalahan, mungkin di sini ada barisan para ulama yang bersama dengan kita dapat membetulkan. Dan mungkin ada idea-idea yang diketengahkan itu boleh untuk sama-sama kita meneroka, mengkaji, membuat penyidikan yang lebih daripada apa yang akan disampaikan pada petang ini. Tajuk yang akan dibahaskan seperti mana yang disebutkan ataupun yang diberikan sebelum ini adalah Tafsir Al-Bayani. Tafsir Bayani pada surah Al-Hadid. Namun melihatkan kepada masa yang ada, bukan kita akan membicarakan keseluruhan ayat yang terdapat di dalam surah Al-Hadid itu, akan tetapi akan memetik serangkap ayat daripada surah Al-Hadid tersebut yang akan kita bahaskan, yang akan kita perhatikan, yang akan kita sama-sama mengambil manfaat daripada kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang penonton rahimakumullah. Perkataan Al-Hadid ini, jika kita perhatikan di dalam Al-Quran itu ada disebutkan sebanyak 9 kali pada 6 ayat yang berbeza. Maka dalam ayat yang berbeza itu yang menjadi fokus pada petang ini seperti yang saya sebutkan itu adalah pada surah Al-Hadid ayat yang ke-25 yang akan dibacakan sebentar tadi. Ayat apakah yang akan kita bahaskan? Namun sebelum itu ingin juga saya menyentuh sebagai mukaddimah ataupun sebagai pengenalan apabila kita menyebut berkenaan dengan tafsir ini. Ulama tafsir ada menyebutkan perbahasan ataupun definisi tafsir itu secara ringkasnya saya sebutkan di sini adalah disiplin ilmu yang membahaskan ataupun membicarakan berkenaan dengan maksud Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itulah di sini bukanlah untuk menunjuk jagoh berbicara berkenaan dengan kalam Allah, karena sudah pasti kita mengetahui syarat yang begitu banyak untuk kita membicarakan kalam Allah, untuk kita membahaskan Al-Quran itu. Kerana apa yang kita bicarakan itu adalah membicara berkenaan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala daripada ucapannya, daripada kitabnya. Bahkan di sana terdapatnya ancaman daripada baginda Nabi SAW yang menyatakan man qala fil Qur'ani bi ra'yih. Mereka yang berbicara berkenaan dengan Al-Quran dengan pandangan akalnya, falyatabawwa maq'adahu minan nar atau kama qala. Orang yang berbicara ataupun membicarakan, menafsirkan Al-Quran itu tanpa kelengkapan ilmu itu dianggap sebagai berbicara berasaskan akal pemikiran. Maka apakah balasannya? Kata ulama, yaitu mereka itu sudah pun menghamparkan tikarnya di dalam neraka, cuma tinggal masa untuk masuk menetap di dalamnya. Maka itulah yang saya sebutkan tadi, bukanlah di sini ruang untuk menunjuk jagoh. Saya sendiri masih banyak kekurangan untuk membahaskan berkenaan dengan ini, akan tetapi kita berusaha dengan sekadar ilmu yang ada, kerana fahmu muradillah itu ala qadari taqah basyariyah. Memahami itu dapat difahami berdasarkan sekadar kemampuan manusia itu. Dan kemampuan memahami Al-Quran ini sudah pasti berbeza melihat kepada tahap ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Dan juga Al-Quran ini luar biasanya maknanya itu tidak pernah terhenti. Sebab itu kata Dr. Judah Al-Mahdi, Al-Quran itu adalah kalamullah, dan kalamullah itu adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita ketahui bahawasanya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak terhenti, maka begitulah makna daripada makna Al-Quran itu tidak akan terhenti.
Maka sebab itulah kita melihat bagaimana para ulama tafsir secara khusus itu punyai pelbagai tafsiran di dalam menafsirkan kalam Allah Subhanahu wa taala, dan kesemua itu adalah terhenti berdasarkan kepada tahap kemampuan ilmu mereka. Sidang penonton rahimakumullah. Maka ayat yang ingin saya sebutkan ataupun yang ingin kita sama-sama bahaskan pada petang ini adalah ayat yang disebutkan tadi pada surah Al-Hadid, ayat ke-25. Maka Al-Hadid ini merupakan dalam bahasa Melayunya diterjemahkan sebagai besi. Yang menjadi fokus yang ingin saya fokuskan itu adalah kepada firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'u linnas. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala firmankan dengan mafhum, dengan maksudnya wa anzalnal hadid. Kita akan melihat satu persatu daripada kalimah yang Allah Subhanahu wa taala datangkan, dan insya-Allah kita akan cuba huraikan sekadar yang mampu insya-Allah melihat juga kepada elemen integrasi itu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa anzalnal hadid, dan kami telah turunkan al-hadid, kami telah turunkan besi. Al-mufassirun, ulama tafsir, menyatakan makna anzala di sini ada yang memaknai dengan erti anzala maknanya yang sebenar, iaitu ia turun. Bila disebutkan turun, mesti daripada atas ke bawah. Itu yang pertama. Ada pandangan yang kedua, ulama menyatakan anzala di sini maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala menyediakan. Bukan dengan arti menurunkan. Maknanya dengan makna yang kedua ini, besi itu Allah Subhanahu wa taala telah sediakan kepada kita, mungkin telah sediakan di muka bumi ini, cuma perlu kepada makhluk ini untuk menggali mendapatkan sumber alam yang Allah Subhanahu wa taala telah sediakan kepada kita. Namun menurut pandangan ataupun kenyataan saintis, kalau di sini ada seolah dissertasi yang dibuat oleh pelajar sarjana di Indonesia untuk mendapatkan sarjananya, dia menyatakan di sini bahawasanya energi sistem tata surya kita tidak cukup untuk memproduksi elemen besi. Perkiraan paling baik, energi yang diperlukan adalah 4 kali energi sistem matahari kita. Dengan demikian, besi hanya dapat dihasilkan oleh suatu bintang yang jauh lebih besar daripada matahari dengan suhu ratusan juta darjah Celsius. Kenyataan yang saya bacakan ini untuk sama-sama kita merenung, yang mana para ulama Islam itu di dalam menafsirkan kalam Allah Subhanahu wa taala yang saya sebutkan di mukadimah itu terhenti kepada ilmu masing-masing. Akan tetapi di saat mana kalam Allah yang mungkin kita sebutkan hari ini dengan ayat kauniyah yang membicarakan berkenaan dengan alam, kadang-kadang kita perlu kepada ilmu sains untuk membuktikan. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa anzala, dan ada ulama di sana menyatakan anzala ada maknanya yang hakiki dengan makna menurunkan, ada yang menyatakan dengan makna tahayya, menyediakan. Maka di sini dapat kita lihat bahawasanya makna yang sebenar anzala hakiki itu adalah yang lebih tepat daripada mereka yang memaknai dengan tahayya. Kenapa? Karena sains telah membuktikan bahawasanya bumi tidak akan mampu sangkut lebih besar daripada apa yang matahari mampu bekalkan. Maka kalaupun sains menyatakan begitu,
maka kita melihat bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah pun menjelaskan kepada kita 1400 tahun dahulu kenyataan daripada Al-Quran. Allah menyatakan wa anzalnal hadida, dan kami telah turunkan hadid. Maka bila turun daripada yang atas kepada yang bawah, maka di sini menunjukkan bahawasanya Al-Quran itu kalamullah, kalam yang benar yang tidak ada keraguan padanya. Itu yang pertama. Seterusnya, sambungan fihi ba'sun syadid. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dia telah menurunkan besi yang padanya itu, pada besi itu kekuatan yang bersangatan. Maka kekuatan yang bersangatan ini kebanyakan di dalam kitab tafsir, hatta di dalam disitasi ini pun menyebutkan, beliau memuatkan satu topik berkenaan dengan pandangan mufassir terhadap ba'sun syadid, yang mana kebanyakan ulama tafsir menyatakan bahawasanya ba'sun syadid itu merujuk kepada besi ini dijadikan sebagai peralatan senjata untuk menakutkan musuh ataupun untuk sebagai bentuk pertahanan. Tetapi bila kita menyebutkan di sini tajuk sebagai tafsir Al-Bayani ini, bukanlah kita ingin merujuk 100% kepada pandangan ulama ahli tafsir yang terdapat di dalam kitab mereka. Tetapi kita sendiri ingin melakukan koreksi, ingin menggali terhadap kefahaman yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat ini. Fihi ba'sun syadid, padanya itu kekuatan yang bersangatan. Maka kadang-kadang di sana timbul persoalan. Bila kita membahaskan ayat ini, ada yang menimbulkan persoalan, menyatakan ta'ajubnya mereka itu dengan besi, yang mana besi yang dikatakan satu zat ataupun bahan yang kuat, yang kukuh itu pada hari ini dibuktikan boleh terbang di udara, bahkan boleh terapung di atas air seperti mana kapal-kapal yang dibina daripada unsur ini. Maka sebenarnya ia tidak bercanggah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Maka kalau kita yang mempelajari bahasa Arab daripada sudut i'rabnya, fihi ba'sun syadid, di situ di i'rab sebagai hal. Hal ini adalah keadaan. Sedikit contoh. Contohnya begini. Kita menyatakan aku bertemu dengan pelajar yang kurus. Maka kurus itu merupakan sifat. Sifat ini dia tidak berubah. Ataupun kalau nak berubah, dia bukan boleh berubah begitu saja. Dia memerlukan proses yang berpanjangan. Kalaulah kita kata kita berjumpa dengan pelajar yang kurus, maka selepas dia bertemu dengan kita, tidaklah langsung dia menjadi gemuk. Dia masih lagi kurus. Itulah yang dikatakan sifat. Tetapi keadaan hal ini, dia sesuatu yang berubah. Maka, kalaulah kita contohkan, aku bertemu dengan seorang pelajar yang tersenyum kepadaku. Maka sifatnya, keadaannya yang senyum itu tadi, waktu dia bertemu dengan kita. Sebelum dia bertemu dengan kita, mungkin dia tidak senyum. Ataupun setelah dia bertemu dengan kita, dia tidak senyum. Maka itulah hal, keadaan. Maka apabila di sini di'irabkan sebagai hal, walaupun besi itu suatu zat yang dahsyat, satu zat yang sangat kukuh, yang sangat kuat, maka disebabkan halnya itu datang dalam bentuk hal, maka dia boleh menerima perubahan. Maka sebab itu kita tidak pelik melihat bagaimana besi itu boleh dirubah, walaupun ia ada kekuatan tersendiri pada besi itu, namun ia boleh berubah-ubah daripada seberat-beratnya, boleh menjadi seringan-ringannya, daripada yang tajam boleh menjadi tumpul dan sebagainya. Maka di sini sudah pun Allah Subhanahu wa taala berikan pedoman pada ayatnya bagi mereka yang memerhati, bagi mereka yang tadabbur, bagi mereka yang boleh menguasai sedikit bahasa Arab. Maka sudah pastilah mereka tidak melihat perkara ini sebagai perkara yang ganjil apabila besi itu boleh dijadikan dalam pelbagai bentuk dan rupa. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa manafi'u linnas, dan pada besi itu terdapatnya manafi'.
Manafi' ini bukan ingin kita terjemahkan sebagai sekadar maksudnya manfaat-manfaat kepada manusia. Tetapi manafi' ini kalau kita merujuk di dalam bahasa Arab, ia dipanggil sebagai jam'ul kasrah. Di dalam bahasa Arab ini plural, benda yang banyak terbahagi kepada dua. Ada yang dipanggil sebagai jam'ul kasrah, ada yang dipanggil sebagai jam'ul qillah. Jam'ul qillah ini maksudnya apa? Maksudnya adalah bilangannya itu lebih daripada 3 sehingga 10. Maka ia tidak tidak melebihi 10 dan ke atas, tetapi ia sekadar daripada 3 sehingga 10. Adapun yang banyaknya bermula daripada 11 dan seterusnya, ia itu dipanggil sebagai jam'ul kasrah. Maka di sini Allah menyatakan wa manafi'u linnas, maka sekiranya kita menghitung manfaat besi itu, sudah pastilah pada besi itu manfaat kepada makhluk ataupun kepada manusia ini akan dapat lebih daripada 11 dan ke atas. Maka jika kita temui manfaat itu kurang daripada 11, maka mungkin kajian kita itu sendiri yang belum cukup ataupun belum dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan manfaat-manfaatnya. Karena itulah kita melihat bagaimana sunnatullah itu berlaku. Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat, membukakan rahsia-rahsia manfaat, kadang-kadang mengikut kepada zaman, keperluan zaman tersebut. Sidang hadirin rahimakumullah. Maka itulah sekadar ayat yang singkat, tetapi andai kita meneliti dan kita menerokai, kita melihat bagaimana penemuan yang ahli saintis temukan itu menunjukkan bahawasanya selari dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan. Maka bagi mereka yang memerhatikan itu, insya-Allah imannya akan makin bertambah. Dan sebelum kita mengakhiri, saya melihat lebih kurang 6 minit yang ada pada petang ini, saya ingin menyentuh sedikit lagi berkenaan dengan perkataan al-hadid. Wa anzalnal hadida. Kalau kita perhatikan di situ adanya alif wal lam, disebutkan al-hadid. Maka alif wal lam ini kalau kita menyatakan yang ianya sebagai alif lam listighraq, yang maksudnya meliputi, karena alif lam ma'rifah ini ada alif lam lil jinsi, alif lam lil ahdi. Maka lil jinsi itu ada di bayanil mahiyah, ada yang lil istighraq. Maka seperti mana kita menyatakan innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia. Maka kalau insan itu dalam bahasa Arab dia singular, seorang manusia, tetapi disebabkan masuk padanya alif lam itu maknanya menjadi meliputi. Maka sebab itu kita maknai sesungguhnya manusia ini makna merujuk kepada sekalian manusia. Lafi khusrin, berada di dalam kerugian. Maka kalaulah dengan memahami konsep kaedah bahasa Arab tersebut, kita applykan kepada al-hadid ini. Kalau perkataan al-hadid itu dimaknai dengan alif lam itu dengan alif lam listighraq, yang makna meliputi, maka ia juga tidak lari dengan apa yang sains temu, iaitu saintis ataupun pakar besi menemui besi ini bukan hanya satu jenis. Makna besi ini banyak jenis yang mereka temui. Dalam perbincangan kami, kalau tak salah ingatan saya, Profesor Bukhari daripada UKM ada menyebutkan hampir 120 jenis yang mereka temukan. Maka walaupun kalau kita melihat perkataan al-hadid itu seperti mana mufrad, tetapi disebabkan masuknya alif lam itu, ia telah menjadi al-istighraq ataupun membawa makna umum ataupun syumul. Maka boleh untuk kita katakan bahawasanya Allah turunkan segala jenis besi. Dan kalau kita dalam lagi, kita akan melihat bahawasanya fihi, pada setiap besi, kalau kita rujuk kepada setiap besi, maknanya asalnya kita kata Allah turunkan sekalian besi. Contohnya ada besi A, besi B, D, E, F sampailah kepada Z. Fihi, padanya, pada setiap besi itu ada satu kekuatan. Maka tabiat makhluk ini untuk dia bertambah kuat, dia tidak boleh bersendirian, dia perlu digabungkan. Maka sebab itulah juga kita melihat bagaimana tempaan besi-besi itu dia akan diadunkan dengan pelbagai jenis besi untuk menambahkan kekuatan. Maka ini
bagi kita yang merenung kepada akidah, kita akan melihat bahawasanya kekuatan makhluk tidak bersifat mutlak. Maka apabila ia ingin menambah kekuatan, ia perlu diadun dengan adunan yang lain. Itu menunjukkan bahawasanya makhluk ini ia adalah makhluk yang lemah, yang memerlukan pergantungan kepada yang lain. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang qudrahnya itu bersifat mutlak. Dan saya tutup dengan perbicaraan kita pada petang ini dengan kata Al-Imam Ar-Razi dalam tafsir beliau. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ataupun menyebutkan berkenaan dengan hadis. Kenapa? Kerana hadis ini punyai manfaat ataupun kegunaan yang sangat banyak kepada manusia. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala, begitulah Allah akan memberikan kepada manusia ini apa yang menjadi keperluannya itu. Kalaulah itu keperluan yang sangat mendesak dalam kehidupan, yang sangat diperlukan, Allah akan perbanyakkan. Maka sebab itu tidak heran kalaulah besi ini kita lihat, ia lebih banyak dan lebih mudah ditemui berbanding dengan emas. Kenapa? Kerana emas tidaklah keperluannya seperti mana besi. Maka oleh yang demikian, kata Al-Imam Razi, makhluk ini sangatlah berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, sangat mengharapkan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengharapkan supaya Allah Subhanahu wa taala itu sangat mudah di dalam memberikan rahmat kepada kita, untuk kita ini mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Wallahu Subhanahu wa taala alam wa alam. Sampai di situ saya fikir Dr. Kamal, mohon maaf andai ada kekurangan. Harapannya moga ada manfaat daripada apa yang dibincangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Aizuddin atas perkongsian yang sangat bermanfaat daripada beliau pada petang yang berbahagia ni, hari Jumaat ya. Jadi tajuk dia tadi saya terlupa nak catat ya. Itulah tak buat homework kan. Kali ni saya sebut baliklah tajuk Ustaz Aizuddin ni ialah Tafsir Al-Bayani bagi surah Al-Hadid ya. Jadi kalau tengok pada perkongsian Ustaz Aizuddin ni, saya rasa program Kalam Mufid ni telah memulakan programnya dengan baiklah, dengan cemerlang. Starting dia tu cantik kan oleh Ustaz Aizuddin melalui perkongsian berkenaan dengan ayat dalam surah Al-Hadid tentang besi ya. Jadi saya rasa apa yang dijelaskan berdasarkan kepada tafsir tadi, huraian ada berbentuk agak saintifik, jadi menepati kita punya tema inak pada program Kalam Mufid ini. Jadi untuk meneruskan sesi, saya kira saya buka dulu sedikit sesi soal jawab. Kena ada Ustaz Aizuddin soal jawab. Sebab kalau tak ada yang nak soal ni, saya sendiri akan soal Ustaz Aizuddin. Nak soal apa kita? Saya buka sekejap lah, 10 minit. Mungkin ada ataupun 5 minit. Soal jawab, kalau ada 1-2 soalan silakan. Kalau tak ni, kita buat dekat bahagian chatting pun tak apa, nanti saya akan baca. Ada soalan silakan para pendengar. Okey, baik. Kalau tak ada, saya ingat saya nak tanya sikitlah pada Ustaz Aizuddin sebab perkongsian ni tadi sangat menariklah. Saya pun terujalah mendengar perkongsian Ustaz Aizuddin. Saya nak tanya satu soalan je. Sebab yalah, bila Ustaz Aizuddin intro tadi, Ustaz Aizuddin sebut berkenaan dengan kalam Allah ni, dia mesti ditafsir dengan kadar ilmu yang ada pada manusia kan. Jadi kadang-kadang bila kita sebut ilmu yang ada pada manusia dengan keupayaan akal manusia ni, kadang-kadang kita ni boleh jadi terlebih. Kan? Sebab tu kalau kita tengok kecenderungan untuk mentafsir secara akal ni kadang dah ada pada zaman dulu lagi kan, mungkin digunakan oleh Mu'tazilah contohnya. Pada hari ini memperkasakan akal tu diteruskan lagi oleh golongan liberal kan. Jadi apa panduan yang kita perlu ada lah, contohnya garis pemisah tu supaya kita tak pergi ke sampai ekstrim. Mungkin Ustaz Aizuddin boleh bagi sedikit panduan dan cadangan. Silakan Ustaz. Ustaz Aizuddin off. Soalan tu agak rasanya terima kasih Dr. Kamal. Saya rasa soalan itu memang agak beratlah, sesuailah dengan doktor kan. Yang mungkin yang lebih layak untuk menjawab itu sebenarnya adalah daripada mereka yang berbidang tafsirlah, daripada Fakulti Al-Quran dan Sunnah. Namun kalau kita melihat kepada macam disebutkan oleh Dr. Kamal tadi, bagaimana Mu'tazilah dan sebagainya, penafsiran mereka itu kadang-kadang adalah kerana nak membenarkan
kaedah mazhab. Sebagai contoh, kalaulah kita melihat bagaimana Mu'tazilah yang menafikan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ulama Asy'ariyah menisbatkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana pada pandangan Mu'tazilah itu, kalaulah Allah Subhanahu wa taala punya sifat dan sifat itu bersifat dengan sifat yang qadim, maka di sana ada zat yang qadim, maka di situ akan berlakunya ta'addudul qudama yang disebutkan dalam istilah ilmu aqidah. Maka di sini yang Mu'tazilah tak dapat nak menerima. Maka disebabkan itu pada mereka apabila disebutkan ilmu, maka ataupun qudrah, itu bukan sifat, tetapi Allah itu alimun bizatih, qadirun bizatih, dengan zatnya. Kenapa? Kerana mereka nak mengelak daripada adanya elemen yang disebut sebagai berbilang-bilangnya benda yang qadim, kerana pada benda yang qadim itu sepatutnya haruslah satu, iaitu zat Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah kita melihat bagaimanakah Mu'tazilah mentakwilkan ayat-ayat yang mereka kira mungkin punya pandangan yang akan tidak selari dengan manhaj yang mereka bina. Akan tetapi di sisi ahli sunnah wal jamaah, mereka ini sentiasa berada di jalan yang pertengahan, kerana Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh menyatakan innallaha ala kulli syai'in qadir, maka qadir itu zatun muttasifun bil qudrah, maka Allah sendiri mensifatkan padanya itu ada sifat al-qudrah. Maka ulama, kalaulah kita boleh sebutkan di sini, ulama Asy'ariyah ataupun ahli sunnah wal jamaah itu sebolehnya mereka ini akan senantiasa beramal dengan kalam, karena a'malul kalam aula min ihmalik, itu dalam kaedah usul fiqh. Kita beramal dengan kalam itu terlebih baik daripada kita ihmal. Maka di sini kesimpulannya, kalau saya boleh sebutkan kepada Dr. Kamal, mungkin pandangan ataupun panduan yang disebutkan oleh Al-Ghazali dalam Ihya tentang tata cara untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran itu ada lebih kurang 7 ataupun 8 garis panduan yang disebutkan oleh Al-Ghazali. Saya fikir itu insya-Allah kalau kita jadikan panduan itu, ia akan memberikan kita satu pedoman yang kita tidak akan berlaku ekstrim ataupun tidak disebutkan dengan tidak ifrat dan tafrid, kerana kalau kita bukan saja membincangkan tentang ekstrim, tetapi kalau ada yang kita sebutkan sebagai ifrat wa tafrid pun kita tidak mahu, tapi kita nak dia ada di pertengahan. Dan saya fikir kalau boleh eloklah dirujuk apa yang telah digariskan oleh Al-Ghazali, maka insya-Allah di situ ada jalan selamatnya. Bagaimana Al-Ghazali juga membincangkan ataupun menyatakan bagaimanakah mereka yang dianggap sebagai golongan yang menafsirkan Al-Quran dengan ra'yi itu juga ada disentuh. Wallahu a'lamu bissawab. Dr. Kamal harap dapat membantu jawapan yang ringkas. Masya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz Izzuddin. Jawapan yang sangat baik dan sangat membantu kita lah. Saya baca satu lagi soalan Ustaz Izzuddin insya-Allah untuk sesi kali ini daripada Dr. Latifah di ruangan chat. Soalan doktor ialah berkenaan dengan adakah terdapat nabi atau rasul yang dikaitkan secara khusus dengan sumber mineral ini. Dalam konteks ni tentang surah Al-Hadid lah, tentang besi. Ada tak nabi yang dikaitkan? Mikrofon tak on, Ustaz Izzuddin. Terima kasih Dr. Latifah. Untuk soalan itu, kita maklum di antara yang memang bila disebutkan tentang Al-Hadid ini adalah Nabi Allah Daud, yang Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada baginda Nabi Allah Daud alaihi salam bagaimanakah untuk membuat baju besi kan untuk peperangan. Itu adalah satu kisah ataupun yang boleh kita katakan masyhur dan maklum bila kita membicarakan berkenaan dengan besi. Dan ada juga di sana hamba Allah yang saleh yang dikenal sebagai Zulkarnain yang membuat tembok besi untuk Ya'juj dan Ma'juj. Iaitulah yang saya sebutkan tadi. Kalau kita melihat kepada ayat berkenaan dengan besi ini, ada lebih kurang 9 perkataan besi yang disebutkan pada 6 ayat yang berbeza. Maka kalau kita ingin bicarakan, akan ada perbicaraan berkenaan dengan Nabi Allah Daud, ada akan berbicara berkenaan dengan Zulkarnain dan sebagainya. Mungkin ruangan ini tidak cukup. Jadi insya-Allah jika ada kesempatan yang lain kita akan bincangkan lagi berkenaan dengan perkara tersebut. Allah Subhanahu wa taala a'lam wa a'lam.
Okey, baik. Terima kasih kepada jawapan tadi, Dr. Latifah, itu jawapan daripada Ustaz Aizuddin. Okey, jadi saya kira setakat itulah kot ya sesi soal jawab kita, 2 soalan. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Aizuddin dan juga semua rakan-rakan yang ada dalam Zoom Meet pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi lah kepada sesi yang akan datang dalam program Kalam Mufid. Jadi saya akhiri dengan serangkap pantun. Kalau Ustaz Aizuddin nak jawab pun bagus juga ni. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami mohonkan. Jadi kita berakhir program ini di situ. InsyaAllah kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.